Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pertamanya dan selama-lamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi dipanjangkan usia kita sampai ke saat dan ketika ini kita masih lagi bernafas dan masih lagi mampu untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya akan mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mulia kerana bertakwa kepadanya. Alhamdulillah, pagi tadi kita bangun dan kita melafazkan doa sebagai tanda kita bersyukur dengan nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji pada Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Inilah bunyi doa setiap pagi. Setiap hari kita tinggal lagi sama ada kita ingat dengan tak ingat dia. Tapi itulah yang dibaca, yang diamalkan oleh orang-orang yang sedar akan dirinya sebagai hamba kepada Allah yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada daya kecuali segala-galanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maknanya semalam kita semua mati. Jadi pagi ni alhamdulillah celik mata, sedar lagi, dihidupkan lagi, dikembalikan lagi roh kita. Setelah diambil roh kita semalam, melayang entah ke mana, ya, sampai ke Amerika, sampai ke Thailand mana, pergi merayau kan. Dan dikembalikan semula oleh Allah SWT ke dalam dalam badan kita. Sedarlah kita pagi ini, maka ucapan kita tak lain daripada bersyukur pada Allah. Sebab apa? Sebab kita masih ada peluang untuk beribadat. Kalau sedar-sedar ma rabbuka, habis ya, masa tu dah tak boleh nak buat apa dah. Kita menyesal ke, kita tak menyesal ke, kita tak boleh nak buat apa dah. Kita rasa rugi atas dunia dulu kita tak buat itu, tak buat ini. Tapi apakan daya, masa tu dah tak boleh dah. Semua masing-masing akan berserah diri pada Allah. Terima je lah apa keputusan pun. Tiba-tiba pagi ni alhamdulillah kita masih lagi sedar dan masih lagi diberikan peluang untuk kita menambahkan amal dan untuk memperelokkan amalan kita. Jadi alhamdulillah pagi ni juga saya bersama dengan tuan-tuan di dalam majlis ilmu. Ya, rasa sini beberapa kali baru datang kan. Kuliah lah, datang solat, datang urusan lain tu banyak. Zul kan. Jadi pagi ni ya, dalam berkat bulan Ramadan ini alhamdulillah dapat kita bersama untuk kita berkongsi, ingat mengingati antara satu sama lain. Sebenarnya ya, keberkatan itu yang kita tak nampak.
kan? Keberkatan kita tak nampak. Saya datang ni pun tumpang berkat anak-anak tahfiz ni sebenarnya, kan? Semua kita ni berberkat, tapi yang nampak jelasnya pada pelajar-pelajar tahfiz. Sebab apa? Sebab mereka memuliakan Al-Quran, sehingga akan berusaha untuk meletakkan Quran 30 juzuk di dalam dada mereka. Ya. Jadi bakal, insya-Allah bakal-bakal Al-Hafiz semua, kan? Bakal-bakal Al-Hafiz, dan sini ada guru-guru, ustaz-ustaz yang dah Al-Hafiz. Jadi semua ini sebenarnya menambahkan lagi keberkatan hidup seseorang itu, dan juga kita semua boleh tumpang, boleh tumpang keberkatan itu. Sebab apa? Sebab orang yang memuliakan Quran ini tinggi darjat di sisi Allah. Bayangkan, kita yang baca ni pun dapat kemuliaan dah. Baca biasa je, saja baca, buka Quran baca. Setiap huruf itu Allah Ta'ala bagi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahul hasanah wal hasanah bi asyrin amthaliha la aqul alif lam min harfin walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf atau kama qala. Siapa-siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, baginya kebaikan, kata Nabi. Dan satu kebaikan bersamaan dengan 10 kebajikan. Dan aku tak bermaksud alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Setiap huruf itu diganjari dengan 10 kebaikan. Bayangkan tuan-tuan baca Quran 30 juzuk, satu muka surat, kita ada dalam 604 muka surat lebih kurang, kan? Satu muka surat ada 15 baris. Setiap muka surat resam Osmani lah, standard, kan? Ada 15 baris. Satu baris ada dalam 30 hingga 40 huruf. Lebih kurang, 30 hingga 40 huruf. Ambillah 40. 40 kali dengan 15, 600. Dah, 600 huruf. 600 baca satu muka surat je. Tak sampai 3 minit, 2 minit je. Kalau anak-anak tahfiz kita mungkin seminit je, kan? Kau kurang pada tu lagi. Oh, laju, mana? Express tu. 600 kali dengan 10. 6,000 pahala. Satu muka surat, pahala 6,000 kiraan kasar kita di sisi Allah, wallahu a'lam. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan gandaannya lagi banyaklah. 6,000. Kalau umpama gaji, ada orang gaji 6,000 sehari. Tak ada, gaji 6,000 sehari, 6,000 sebulan pun bayar, kan? Tak tahulah ada orang gaji 6,000 sehari. Ada, bukan kita lah, kan? Orang lain ada yang 100,000 sehari pun ada gaji. Tapi biarlah, kita tak risau yang tu. Itu dunia perlu juga, ya? Kalau adalah banyak lagi bagus. Tapi kita nak ni yang nampak kebaikan dia bukan setakat di dunia, tapi sampai selepas mati, ba'dal maut. Sebab kita fikir selepas mati. Orang cerdik, orang fikir selepas mati tu. Orang cerdik ni. Nak tahu cerdik ke tak cerdik kita ni, al-kais man amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni adalah orang yang beramal untuk bekal selepas mati. Ni orang cerdik. Dia buat apa pun kerana apa? Kerana selepas mati ni adakah berguna ataupun tidak. Wal ajiz man atba'a nafsahu wa hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang lemah fikiran adalah orang yang ikut nafsu dan bercita-cita nak masuk syurga. Ini orang yang tak cerdik, kan? Nak syurga, nak bidadari, tarawih tak buat, macam tu, kan? Tarawih tak pernah buat, tapi nak juga masuk syurga. Nak juga kasih sayang Allah, jadi tak berapa bijak, ya? Tak berapa bijak. Begitulah kita ni, ya, dimuliakan Allah Ta'ala dengan Quran. Setiap huruf Allah Ta'ala bagi 10. Itu kebaikan. Baca saja, dengar pun sama. Dengar pun dapat pahala. Baca tak dan, dengar tak dan, tengok pun dapat pahala. Ambil Quran, pegang mushaf tu pun dapat pahala. Cuma pegang bukan pegang sajalah. Pegang, tengok Quran. Allah, sibuk benar aku ni, kan? Sampai nak baca Quran pun tak boleh, kan? Ada keinsafan dalam diri, dapat pahala, insya-Allah dapat pahala, ya. Sebab apa? Semua yang berkait dengan Quran, semua akan dapat pahala dan dimuliakan kedudukannya.
Tak kira apa pun. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak kita ni, kita sendiri yang dekat dengan Quran, lagilah Allah mulia. Dalilnya kat mana? Tuan-tuan boleh tengok depan-depan kita hari ni. Ya. Apa-apa yang berkait dengan Quran semua akan dikira mulia. Ingat tak zaman kita kecil-kecil dulu? Siapa ni kecil-kecil lagi? Zaman kita kecil-kecil dulu kalau kita mengaji Quran, kita bawa Quran tu kita bawa dalam beg, dalam kain. Zaman dulu kan. Quran tu Allah kita buat beg khusus untuk dulu dengan kain tu, siap ada tali tarik nak pergi mengaji tiap-tiap hari untuk guru tu. Ya. Dan dalam Quran tu kita letak penunjuk tu. Ya. Penunjuk tu apa dia? Bukan penunjuk hari ni tu. Hari ni kan cantik-cantik macam-macam dah. Kita guna lidi dulu. Kan? Sebab apa guna lidi? Sebab tok guru kita bagi tahu, ayah kita bagi tahu, Quran ni tulisan tu mulia, tak boleh sentuh dengan tangan gini, tak boleh. Kena guna lidi. Lidi penyapu tu. Lidi penyapu tu tak ada apa. Kalau jatuh, kalau kita guna untuk menyapu sampah je lah. Tapi oleh kerana dah dijadikan penunjuk Quran tu, kita letakkan dalam Quran tu, kita tanda kat mana kita dah baca. Tiba-tiba lidi tu jatuh. Kita buat macam mana kat lidi? Kita ambil, kita cium tau. Mana? Dulu zaman-zaman kita kecil. Lidi tu penyapu, tak ada apa. Tapi kerana dia dekat dengan Quran, kita ambil lidi tu, kita tak atas, kita tak bawah, tak kat dada. Dulu kan. Zaman sekarang anak-anak tak tahulah macam mana kan. Mulianya lidi tu kerana dekat dengan Quran. Tu lidi. Ni kita ni hari ni manusia yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Dekat pula dengan Quran. Allah bertambah-tambahlah mulia. Ya. Kulit binatang. Kulit binatang mahal macam mana pun dah dijadikan beg. Orang letak kat mana? Kalau jadi wallet, dompet. Orang letak kat mana? Dalam poket seluar belakang. Tak kat punggung. Walaupun duit berjuta dah tu pun ya. Beg kecil tu yang dibuat daripada kulit gajah ke kulit lembu, tak kira lah kulit apa pun. Tapi orang letak kat punggung. Tapi kalau kulit tu dah ditulis ayat Quran, orang letak kat mana? Orang letak tinggi, orang gantung. Sampai kalau jatuh pun kita ambil cepat. Sebab apa? Sebab kulit tu dah ditulis dengan ayat Quran. Itu kata mulianya Quran ni, yang mulianya sesuatu itu kerana Quran. Ramadan ni pun mulia kerana Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Apa-apalah yang berkait dengan Quran semua mulia. Sebab tu tuan-tuan jangan risau, jangan bimbang. Bila kita, anak-anak kita, masyarakat kita dekat dengan Quran, insya-Allah berjaya. Insya-Allah akan berjaya. Ni ada orang masih lagi ragu, bimbang. Kalau anak belajar Quran lepas ni nak kerja apa? Abang Zul kita, anak dah ada bukti dah berjaya, alhamdulillah dah hafal Quran apa semua. Susah ke ada orang? Makan apa ni? Makan nasi juga, supaya orang lain juga. Kerja pun macam biasa tu. Terbukti, alhamdulillah. Anak saya pun 8 orang. Tak ramai 8 orang. Quran lah, alhamdulillah dia belajar Quran. Tak ada susah. Tak ada lah merempat, susah sana, menganggur. Tak ada kerja, tak habis-habis. Kejap itu, program itu, program. Jangan bimbang. Anak saya pun belajar sama. Tak ada ambil SPM, tak ada ambil akademik pun. Ambil belajar kat Tahfiz Ustaz Dusuki, Mak Tahfiz An-Nabawi di Jerantut. Belajar Quran 2 tahun setengah, situ sepenuh masa lah. Lepas tu nak ambil SPM, ambil je lah SPM. Lepas tu tak belajar, tak apa, ambil je lah. Kan? Belajarlah sekejap untuk kenal silibus apa semua sekali. Setahun ambil fast track dekat Kuang, Ustaz Hafiz. Result SPM okey, serupa orang ramai. Tak ada masalah. Okey, tak ambil akademik pada awal pun okey, lepas. Sekarang ni dah belajar kat college apa semua. Ambil bahagian. Boleh masuk universiti sama macam orang lain. Itulah Quran. Jangan bimbang. Ya? Niat dalam hati kita dekat dengan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan dalam diri kena ada cita-cita insya-Allah. Lepas belajar ni aku nak ajar orang lain. Jangan belajar saja tu, ya. Sebab kalau belajar saja mulia dah, tapi mengajarkan orang lain itu lagi mulia.
khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkan, apa cara sekalipun. Oh, saya bukan ustaz, saya tak mengajar sekolah, saya tak apa, yang penting kita mengajar Quran. Tak kiralah di mana-mana pun. Secara rasmi ke tak rasmi ke, secara langsung ke tak langsung ke, cita-cita kita Quran di atas. Ya. Al-Quran wa huwa kalamullah al-mu'jiz. Quran itu ialah kata-kata Allah yang mengandungi mukjizat. Ya, apa makna mukjizat? Apa makna mukjizat? Biasa kita dengar perkataan mukjizat yang hanya berlaku pada para nabi, para rasul. Ya. Ada beberapa perkara yang pelik dalam dunia ni. Sihir, biasa dengar kan? Sihir. Ya, apa lagi? Istidraj, ya. Lagi karamah, lagi maunah, lagi irhas, lagi mukjizat. Ya. Mukjizat ni hanya berlaku pada nabi, para rasul, yang dia bukan dipelajari tapi diberikan oleh Allah SWT pada para anbiya, para rasul untuk mengalahkan musuh. Ya. Dan memang dia tidak dipelajari dan dia tidak akan dikalahkan. Tidak ada satu sejarah pun dalam sejarah pun yang boleh mengalahkan mukjizat nabi, tak ada. Semua akan kalah semua lawan mukjizat nabi. Hatta Firaun sendiri pun yang jadi raja tu pun akhirnya kalah dengan mukjizat Nabi Musa. Ya, Rasulullah SAW antara mukjizatnya lah yang paling besar sekali ialah mukjizatul kubra, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi sampai hari ini, sampai bila-bila Quran akan menjadi mukjizat, ya, yang tak akan dapat dikalahkan oleh siapa-siapa pun. Maka bertuah kita duduk dalam bidang ini. Ya. Saya fokus pada Quran lah pagi ni, ya, sebab anak-anak Quran kita ni kat sini. Kita semua ni pun ahli Quran, ya, semua sahabat Quran lah. Ya, tak akan dapat dikalahkan oleh siapa pun. Biarlah cobaan macam-macam hari ini, tak putus-putus di kalangan orientalis, di kalangan musuh-musuh Islam. Hari-hari mereka fikir macam mana nak merosakkan Islam ni. Macam mana nak merosakkan, dia panggil holy book, kan, kitab orang Islam ni. Kitab suci orang Islam. Macam-macam cara mereka buat. Mereka bakar apa semua tu, biasalah, tak ada jejak siapa pun pada kita. Mereka cuba ubah. Tuan-tuan perasan tak? Ada surah-surah palsu dalam Quran. Kalau buka Google, surah-surah palsu. Bagi orang yang tak belajar Quran, tengok pada tulisan, tengok pada bacaan ayat tu, oi, sebiji dah macam Quran dah. Tapi tu surah palsu. Ada 5 surah palsu. Surah Muslimun apa semua sekali. Kan? Macam-macam nama. Bagi orang yang tak biasa dengan Quran, ingat Quran lah. Bertukar. Ada setengah orang dia tak tahu sangat, kan. Bagi kita ni alhamdulillah okey lah, kita boleh kenal ada 114 surah dalam Quran. Ni surah-surah dalam Quran kita kenal, ada 30 juzuk, ada 100 apa, ada 114 surah. Jadi kita tak ada masalah tu, kan, ya. Kita dah kenal dah. Kita tahu dalam Quran ni ada 323,671 huruf Quran. Kita kaji semua tu, kan, ada 77,437 kalimah, 30 juzuk, 240 makra'. 240 makra' tu satu juzuk ada 8 makra'. Makra' tu yang tanda hitam tu, perasan tak? Kan, 8 kali dengan 30, 240. Kita dah kaji semua dah, kan. Satu hari kita baca satu makra' ya. Satu hari kita baca satu makra' dalam satu muka, 2 muka surat lebih. Satu hari 8 bulan khatamlah Quran. Sebab 240 makra' bahagi dengan 30, 240 bahagi 30, 8 bulan khatamlah. Kalau satu hari kita baca 2 makra', 4 bulan khatamlah. Kan, itu kaedah baca Quran lah. Tapi bulan Ramadan ni orang berebut baca khatam lah ke, lepas tu tak ada lah nak baca. 10 hari dah khatam 30 juzuk, satu hari 3 juzuk, dah tak ada kerja apa, kan. Banyak muslimat di saya pergi mengajar di Bandar Tasik Selatan ni dah khatam dah 10 hari dah khatam 30 juzuk, satu hari 3 juzuk, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam tengah hari. Khatam semua dah balik kampung dah. Dia khatam tu syarat untuk balik kampung. Selagi tak khatam tak boleh balik kampung. Tu ini cepat-cepat tu. Bagi kita yang dah kenal Quran tak ada masalah, usaha macam mana pun. Yang tak kenal tulisan Jawi di baju tu pun dia kata Quran. Tulisan Jawi, kawan tu buat alumni sekolah tulis tulisan Jawi. Oh, ini tak boleh masuk tandas ni ayat Quran ni, padahal tu tulisan Jawi, ya, kan.
Cobaan macam-macam cara orang bukan Islam cuba nak merosakkan Quran, nak merosakkan baris, meletakkan baris, tukar huruf. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Dia tukar. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u ila ulama'ah. Dia tukar. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah di kalangan hamba-Nya ialah ulama. Tapi tukar, jadi bila tukar baris A dengan U, dia jadi Allah takut pada ulama pula. Cobaan mereka. Sebab di kalangan Yahudi, Nasrani, mereka buat kajian tentang Quran. Ada pelajar-pelajar kita yang ambil bidang Quran, Islamic study kat luar negara, belajar Quran dengan padri. Padri yang hafal Quran pun ada. Jadi mereka ni tentu dah tak akan mengajar yang betul. Mereka akan pusing juga kat mana pun. Tapi Allah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, kata Allah. Allah takkid situ. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Nazalna, kami yang menurunkan Al-Quran tu. Ya, az-zikr maknanya Quran lah. Nama lain bagi Quran banyak ya, antara zikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran, kata Allah. Wa inna, dan kamilah lahafizun, yang menjaganya. Tengok kan. Jadi jangan risau, kita baca je Quran, tak akan hilang Quran atas muka bumi. Walaupun satu baris cobaan nak mengubah Quran, tetap tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan terbukti hari ini Quran berada di dada-dada manusia. Ada kitab lain yang ada di dada manusia. Ya, Dr. Zakir Naik pernah dalam satu majlis, ya, satu majlis soal jawab dengan dia. Dia siap, dia bahagia orang Islam sebelah, orang bukan Islam sebelah. Dia baca Quran, continue, dia kata, sambung. Semua pakak boleh sambung. Dia baca kitab Bible, please continue. Dia tak boleh, dia orang tak boleh baca kata Bible dia orang. Padri dia orang pun boleh tentu ingat lagi. Macam mana boleh ingat Quran 30 juzuk? Bukan mudah tu. Bukan mudah ni. Orang kata boleh Ustaz, dia orang Arab. Ini orang Melayu boleh hafal Quran. Johan lagi antara bangsa boleh hafal Quran, tak ada masalah. Boleh ingat Quran 30 juzuk. Sebab apa? Sebab wahwa kalamullah al-mu'jiz. Bolehlah orang Arab dia bahasa, kita orang Melayu cuba hafal puisi, cuba hafal syair, boleh ingat? Tak boleh ingat ke? Sebab Quran ni Allah kalau letak dalam diri manusia, dia akan ingat. Quran ni satu perkara yang hidup tau. Dan benda tu dia boleh berjalan macam air dalam badan kita. Di Tomboro, anak-anak kita belajar tahfiz, satu malam 30 juzuk dia orang baca. Kita pun macam mana satu malam 30 juzuk? Tarawih dia orang 30 juzuk satu malam. Kita satu juzuk pun ngeluh dah. Dia kat sana satu juzuk, 30 juzuk satu malam. Daripada pagi, pukul Isyak sampai pukul 3 ke 4 pagi lebih kurang macam tu. Tarawih. Tarawih 30 juzuk. Ni adik-adik semua kalau nak hafal Quran betul-betul tak boleh main-mainnya. Kalau betul-betul nak sebati dengan diri ni, tak boleh baca sekejap tak baca. Masa nak tasmik baru baca, tak boleh. Dia kena mesti pagi, petang, siang, malam hidup dengan Quran. Hidup dengan Quran. Mulut tu kumat kamik dengan Quran. Barulah mulia, barulah cepat ingat. Dan Quran ni bukan boleh hafal, membaris ni, dah dia biar jadi biasa je. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baca tu kita baca tu kita tak tahu dah ayat mana, tapi dia pergi je straight. Sampai ke pikat tu insya-Allah. Ni kalau baca baru nak ngapa, lepas tu kejap banyak benda lain, ingat itu ingat ni. Sebab tu nak ngapa Quran masa belajar ni lah sesuai. Dan dah kerja lepas ni payah. Dah kerja dah kahwin pula lagi lah. Dah ada anak pula lagi lah payah. Kan? Masa ni lah kalau nak hafal Quran sungguh-sungguh. Ada pelajar sampai tak balik rumah nak hafal Quran, sebab balik rumah memang lara. Kan? Tapi jangan bimbang, tak ada masalah yang tu. Itu kelebihan kita, rezeki kita Allah Ta'ala sediakan. Kan? Sini boleh balik sebulan sekali ke? Kan? Tak apalah, balik-baliklah mak ayah ada kan. Tapi balik bawa image Quran lah. Jangan jadi macam adik-beradik lain lah. Dengan telefon tak berhenti, dengan makan minum tak jaga. Subuh pun tak bangun. Duduk sini bangunlah, dekat rumah belum tentu subuh bangun. Bawa tak bangun, ayah pun tak bangun. Susah. Itu gagal. Ayah pun tak bangun.
Kan? Kamu tak baca Quran, dekat rumah tak ada seorang pun baca Quran. Duduk di sini dia suasana lain kan. Itulah Quran ni, ya, bukan semua orang dapat tu. Orang terpilih, ya. Bukan semua orang dapat. Saya ingat ada seorang ustaz cerita, dia kata, kenapa kita tak baca Quran? Sedangkan kita mampu baca Quran. Kita boleh baca Quran, kita ambil Quran boleh. Kita tengok boleh, tapi kenapa kita tak baca? Ni mungkin sebab Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan kita. Sebab Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan kita, kita tak baca lah Quran. Bercakap dengan orang tak berhenti. Tapi bercakap dengan Allah Ta'ala ni, bila kita baca Quran, itu komunikasi kita dengan Allah. Tiba-tiba kita tak boleh baca Quran. Kenapa tak baca? Sedangkan kita mampu baca. Sebab Allah Ta'ala tak nak dengan kita tu. Itu di segi ilmu tasawuf lah, dia kecerca diri dia macam tu lah. Kan? Tiba-tiba kita boleh baca Quran, duduk pula majlis ilmu macam ni. Alhamdulillah. Dan Quran ni, ya, dia banyak kelebihan dia lah, banyak kelebihannya. Semua orang tahu, semua kita tahu kelebihan Quran. Banyak kalau sebut dalam kitab-kitab, ya, sampai ada kitab, ya, berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Quran sahaja. Belum lagi kelebihan menghafal Quran. Ya, belum lagi kelebihan menghafal Quran, belum lagi kelebihan memahami Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Akhirnya kita disuruh memahami juga Quran. Peringkat awal ni kita hafal dulu, kita perbetulkan tajwid dulu. Betulkan tajwid itu dulu, barulah hafal betul-betul. Ya, tajwid pun nak kena betul juga, kena belajar juga, sebab tajwid ini berkait dengan Quran. Sehingga kan tajwid ni kalau salah, dia ada dua kesalahan dalam mempelajari ilmu tajwid, al-lahn jali wal lahn khafi. Kesalahan yang jelas, kesalahan yang sama-sama. Ya, jangan berlakulah kesalahan yang terang-terang tu, panjang pendek, baris atas, baris bawah, itu dah selesai baru kita hafal Quran. Ya, setengah orang tu dia nak hafal Quran, seronok nak hafal Quran, baca panjang pendek tahu ke mana. Kan? Tak boleh lah. Biasa ustaz-ustaz dia tak akan terus. Itu secara tak langsung. Tapi penekanan ustaz-ustaz yang mengajar tahfiz ni, dia akan pastikan makhrajnya betul, bacaannya betul dulu. Baru berulang kali baca, lama-lama dia ingat lah. Ya. Ya, sakit telinga juga kan. Kalau baca, ada setengah tu, satu surau saya pergi, imam ya. Imam dia baca, cuba nak baca taranum lah kan. Kononnya suara dia kata dia rasa sedap lah suara dia. Tapi nya tarik habis, tempat pendek tarik panjang kan, kita dengar pun sakit telinga. Dia guru Quran ni, dia duduk belakang, dia boleh tahu. Ya, guru Quran, saya mengajar Quran tahun 97 lagi, start mengajar Quran zaman belajar lagi. Dekat UIA tu tahun 97 tu dah mula mengajar ke rumah-rumah masa tu, pejabat-pejabat. Sampai sekarang bila kita dah mengajar Quran lama ni, orang baca tu kita tahu dah. Dia baca tu kita tahu dah tu level berapa tu. Oh ni Iqra 1. Ni Iqra 3 kan lepas tu kalau dia dah boleh baca dah, tajwid ni tak betul. Orang lain baca dengar macam betul, tapi kita dah nak kata spesialis tu tidak lah, tapi benda tu dah lama kan. Sebab tu ustaz-ustaz bila duduk belakang, ya, bila imam baca dan sebagainya, dia boleh tahu kan. Tapi selagi tidak menjejaskan bacaan, makna dan sebagainya, teruskanlah. Ya, rukun semayang tak ada masalah. Sebab tu kita ni semua belajar biar betul-betul belajar. Jangan confident sangat ada hafal dah. Berapa juzuk dah hafal? 10 juzuk dah. Cuba baca nak dengar. Baca pun tak betul lagi. Maknanya Quran ni belajar tu masanya panjang. Sebab tu anak-anak saya tak akan habiskan dengan 30 juzuk. Dia habis dah. Sekolah tingkatan 1 hingga 5 saya tahfiz. Hafal dah 30 juzuk. Lepas tu masuk ambil diploma pula. Ambil bidang tahfiz juga. Untuk habiskan 30 juzuk sekali lagi. Ada orang kata Allah rugi ya, dia kata. Dah hafal kan Quran 30 juzuk. Masuk ambil diploma, rugi umur lah dia kata. Masuklah bidang lain pula dia kata. Dia tak faham, dia ingat habis Al-Hafiz tu 30 juzuk tu, dia ingat habis semua. Ya, baru habis peringkat awal sekali lalu ni tak confirm lagi. Dia kena pergi lagi, sekali lagi baru belajar bersama dengan memperbetulkan, memahami kaedah ilmu qiraat dan sebagainya, dhab dan sebagainya. Banyak ilmu lagi nak kena belajar berkaitan dengan Quran. Habis 30 juzuk kali kedua diploma tu. Kalau ambil diploma Darul Quran ke apa contohnya, diploma dekat kuis ke mana ke, habis 30 juzuk dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran.
ulumul Quran, science of Quran, belajar ilmu berkaitan dengan Quran, asbabun nuzulnya, ijazul Qurannya, banyak lagi. Bukan setakat baca Quran dah boleh hafal. Oh, anak saya dah hafal Quran Ustaz, dah hafal Quran. Banyak lagi cabang ilmu berkaitan dengan Quran. Itu baru dalam bidang Quran saja. Lagi ambil diploma 3 tahun pula, bahagian Quran, nak ambil qiraat ke apa, ikutlah, asalkan berkaitan dengan Quran. Bau kemas masa tu. Ni setengah tu habis dah 30 juzuk, lalu sekali ikut muqarrar ya. Hari ni ustaz panggil tasmik, tasmik baca. Okey, esok sambung terus. Apa tu hak lain, hak murajaah sebelum ni? Tak ingat dah. Lepas tu tambah-tambah pula dah masuk SPM, lepas SPM masuk universiti, buat program tu, program ni, bercampur sini, habis dah. Minat bola, kau minat apa ke, tak ada nak baca Quran dah. Sebab tu sini kalau dah habis 30 juzuk, baru kali pertama, lepas ni ambil pula sekali lagi. Ya, bidang Quran juga. Lepas tu kalau nak jadi apa pun jadilah. 2 kali tu dikira alhamdulillah lah. 2 kali ulang 30. Anak saya sampai kata, "Bah, dah habis dah 30 juzuk nak baca pula rasa." Saya tak ayah mengada-ngada kata kan. Tak ayah belagak pandai. Hafal lagi 30 juzuk, lepas tu abah tak campur dah. Ikutlah kan. Sebab Quran ni ya, dia akan letak dalam diri kita tu. Kalau Allah ya, dia akan duduk dalam diri kita kalau kita nak kat dia. Tapi kalau kita tak nak kat dia, kita sibuk dengan benda lain, kita tak peduli kat dia, dia akan lari. Dia akan lari. Quran ni sesuatu yang hidup. Jadi kalau ada dalam diri kita, selagi mana kita nak kat dia, selagi mana kita ingat kat dia, dia akan ingat kat kita. Ya, tetapi sampai masa kita tak peduli kat dia, dia tak akan peduli kat kita. Buktinya ramai orang dulu boleh baca Quran. Zaman-zaman kecil dulu boleh baca Quran. Tapi setelah sibuk dengan urusan, macam-macam urusan, sampai tu masa dia nak kembali semula kepada Quran, dia mula baca Quran, dia dah tak ingat lah. Dia baca Quran dah tak betul lah. Saya pernah mengajar seorang datuk, dating dua-dua masa tu. "Oh Ustaz, saya tak boleh baca." "Dulu tak pernah baca kok?" "Dulu dah pernah baca. Ayah saya guru Quran Ustaz. Dah habis dah Quran, dah boleh baca lancar. Tapi kenapa tak boleh?" Faham-faham je lah, lepas kerja langsung tak sentuh dah Quran Ustaz. Jadi Quran lari pada dia. Quran ni 3 hari kita tak baca cukup dah mematikan hati-hati kita. Siapa yang tak baca Quran 3 hari berturut-turut, cukup dah mematikan hati dah. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala kan, kata Imam Ghazali kata 3 hari ya. Sebab tu Quran ni umpama makanan tu. Umpama makanan, kita kena sentiasa makan. Kalau tak makan, letih kita, badan jadi lemah. Ya. Jadi alhamdulillah, letaklah Quran sebagai teman hidup kita. Pergilah ke mana-mana pun, biar kita mati dengan Quran. Hidup Quran. Yang kata dulu, makan bola, tidur bola. Dulu kan ya. Senang kan. Tidur bola, makan bola. Apa semua bola belaka kalau minat bola. Ni kita biar minat Quran. Gilah mana-mana pun. Saya jumpa budak-budak yang hafal Quran ni alhamdulillah mulia. Setiap masa Quran je kat mulut dia. Kan? Ustaz-ustaz yang hafal Quran tu bukan senang-senang tadi tengok. Ya, dia orang nak dapat macam tu nak sampai hafal semua benda, semua surah tu. Tebuk, boleh tebuk satu-satu tu. Logik ke kita fikir, boleh ingat tebuk, nak tebuk, baca, ulang dan sambung balik ayat tu. Dia ada kategori lah, 10 juzuk, 30 juzuk. Bukan senang, kecuali memerlukan kepada quwwatul hifz, kekuatan hafazan, dan memerlukan kepada kebersihan jiwa. Perasaan nak kena sentiasa tenang. Dalam diri jangan ada sifat-sifat mazmumah, jangan ada sifat hasad, dengki, riak, sombong, ujub, sum'ah, jangan ada. Dengan orang semua bersangka baik, ya, tolong menolong, kawan-kawan yang duduk bergaduh. Ni setengah-setengah tahfiz tu mencuri ada lagi. Kan tiada satu lah masuk. Habis baju-baju kena curi, duit kena curi. Kan tak apalah, tiada satu tak dua, mungkin dia tak baru-baru masuk. Kan lepas tu lama-lama insya-Allah lah buang segala sifat-sifat yang tak elok tu, ya, Quran akan terpelihara dalam diri dia. Dia jaga diri, jangan buat benda-benda yang tak elok. Kalau kita masih lagi dengan perangai-perangai yang tak elok, Quran tak akan lekat dalam diri kita. Satu lagi yang paling utama sekali, ya, anak-anak kita ni kalau boleh dengan mak ayah jaga. Dengan mak ayah jaga. Di Kelantan tu pernah satu hari buat macam hafazan khas lah untuk pelajar, anugerah khas pada seorang pelajar masa tu di Kota Darul Naim, ya. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. 30 juzuk. Test untuk seorang pelajar.
2 je kesalahan, 2 ke 3 kesalahan. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Test untuk nak bagi anugerah kat dia, anugerah 30 juzuk pada satu masa, kan? Orang lain-lain tu dapatlah CJ Al-Hafiz, tapi dia ni untuk satu masa baca 30 juzuk pukul 8 pagi sampai pukul lebih kurang 8 ke 10 malam gitulah, kan? Ada 3-4 orang ustaz ni tukar-tukar lah. Ya dia tu minum air sikit, makan sikit-sikit lah, betul, baca sambung. Orang tanya dia, wartawan tanya, macam mana kamu boleh ingat 30 juzuk ni sekaligus baca ni? Dia kata, saya dulu pun ada masalah, ya, tapi sekarang ni alhamdulillah, ya, setelah saya ingat balik, ya, saya jaga mak saya, dia kata. Ya, ada satu masa dulu saya hafal Quran sangkut banyak sebab saya suka jawab mulut mak saya. Mak saya suruh apa-apa saya jawab, ya. Kecil hati mak saya dengan saya, kecil hati ayah saya, ya. Sebabkan saya tak boleh ingat. Tapi alhamdulillah saya jaga hati mak saya, perasaan mak saya. Selepas tu alhamdulillah Allah permudahkan. Kan? Sebab tu adik-adik jaga hubungan dengan mak dengan ayah. Ya, jadi dalam Quran kan ada ayat wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Ya, jangan kamu berkata dengan mak ayah dengan perkataan uff. Ni tarik muka, suruh apa-apa tarik muka, kan? Suruh apa-apa adik ada tu, kan? Tak ada nak ikut-ikut mak apa semua, tak ada, kan? Selalu tak puas hati dengan mak, tinggi suara. Jadi biasanya macam ni dia mengganggu hafazan. Sebab tu kalau dengan mak dengan ayah jaga, anak-anak insya-Allah dia akan terpelihara hafazan dia. Ya, lepas tu makan minum pun jaga, tak makan cara lain lah. Ya, makan juga tapi tak macam orang lain tu semua benda. Cikedih tak cikedih semua makan belaka. Kan? Di setengah-setengah tahfiz kita bawa anak kita, makanan ke anak kita, sekolah akan ambil dulu makanan tu. Letak kat pejabat dulu. Sesuai tak sesuai untuk anak. Saya bawa pergi ke Matan Tahfiz, bawa lah biskut, bawa lah apa. Tak boleh serah kat anak terus. Masuk pejabat dulu. Kan ustaz nak tengok dulu makanan sesuai ke tak sesuai. Ni tak sesuai untuk pelajar-pelajar. Tak tahulah staf makan kau, tak tahulah. Mungkin kerani dia makan kau. Kan? Tapi tak pulang balik dah kat kitanya. Jadi kita ni nak bawa makanan kena tahu. Maknanya nak ajar juga, nak didik juga mak ayah ni tahu macam mana cara nak jaga budak-budak ni. Sebab tu sekali-sekala dia panggil ibu bapa buat program anak-anak tuan-tuan alhamdulillah dah hafal Quran dekat sini. Jadi kalau boleh kerjasama daripada mak dan ayah sekali di rumah cara mendidik anak-anak hafal Quran ni macam mana. Sebab kadang-kadang budak-budak ni pun confused. Di sekolah lain, balik rumah lain. Sebab tu ibu bapa yang nak anak hafal Quran, dia sendiri pun kena berubah. Ni nak anak hafal Quran, dia baca pun tidak. Tak apalah tak pandai, belajar ke tidak? Tak, duk main kuliah keluar Allah. Kuliah keluar Allah pun tak betul. Dia nak anak dia hafal Quran tapi dia sendiri tak baca. Dia sendiri tak bersungguh. Kan? Tak boleh, dia kena ayah mak tu kena hafal juga sekurang-kurangnya. Ayat lazim sekurang-kurangnya. Sebab anak saya hantar Quran kata, hantar hafal Quran. Jadi saya pun kena hafal jugalah sikit. Ambil luar duha ke alam nasyrah ke apa ke, kena belajarlah bawa anak seronok. Ni tak suruh je macam mengajar anak macam mengajar ketam jalan lurus, tapi dia sendiri tak. Kan? Dia kena bersungguh-sungguh tunjuk contoh. Maka kena panggil lah kursus buat. Sebab tu setengah-setengah mak tahfiz dia ada interview. Dia ada interview ibu bapa. Sebelum hantar anak ni, mak ayah kena masuk interview dulu. Kena bagi tahu gini-gini. Ni mak kadang-kadang aurat pun tak tutup. Kan tak kat rumah. Jadi dah anak dah hafal Quran, mak kena berubah sekali. Barulah anak-anak ni tenang dia. Dia pun kena buat perubahan. Okey. Jadi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana Quran akan datang pada kamu pada hari kiamat sebagai penolong kepada pembacanya. Hari ini atas dunia kita mengharapkan penolong-penolong, orang tu tolong kita, orang ni tolong kita. Atas dunia kita susah, kita minta orang tolong, tapi bila sampai di padang mahsyar, kita tak ada siapa dah boleh tolong kita ketika itu. Di padang mahsyar, hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak ada manfaat harta benda dan anak pinak kamu, melainkan orang yang datang pada hari itu dengan hati yang sejahtera. Hari itu jangan haraplah orang boleh tolong kita. Saya ada anak, saya ada mak, saya ada abang, saya ada kawan baik boleh tolong. Dah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kata Allah hari itu masing-masing melarikan diri. Kawan baik lari.
Adik-beradik lari, mak lari, ayah lari. Mak tolong, minta maaf lah. Mak pun tak boleh nak tolong kamu. Mak pun ada masalah ni. Ayah pun ada masalah. Wal amru yauma idzin sya'nu yughni. Segala urusan hari itu masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Ya, tak ada apa dah hari itu. Sebab tu kalau siapa yang bawa Quran, fa innahu, kata Allah, kata Nabi, fa innahu, maka sesungguhnya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan datang sebagai penolong kepada pembaca-pembacanya. Jadi inilah teman kita sebenarnya, dunia akhirat. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti sekerat jalan. Dengar banyak dah, jumpa ustaz, dulu ni anak saya pernah saya hantar, tapi sekarang ni tak tahu ke mana dah. Tak hafal dah. Kan? Ya? Sebab mak je nak, anak tak nak. Pak je nak, anak tak nak pun. Tu atas pondok tu. Atas pondok, pak nak, anak tak nak. Kan? Tu yang lari tu. Sini, kalau boleh siapa-siapa yang tak nak masa ayah hantar, mak hantar, tak sesuai lah, saya tak minat lah. Pupuklah rasa minat tu. Sebab ini harapan mak dan ayah. Kan? Mak ayah kata, aku dah tak pandai Quran. Saya ingat lagi arwah ayah saya kata, aku tak pandai dah agama. Aku tak pandai dah Quran. Aku ni orang getah je, cari duit buat bawa teksi ayah dulu. Kelantan panggil perebek sapu. Dululah perebek sapu kan. Sekarang ni teksi. Kalau kat Kelantan teksi lain. Kat Kelantan teksi lain tau. Adik-adik tak tahu. Teksi kat Kelantan tu becak tu. Kan? Kalau teksi sini kat Kelantan dia panggil kereta sewa. Kan tak? Ayah kata aku tak pandai dah. Dia kata ngaji tak pandai. Aku nak anak-anak aku pandai agama belaka. Aku duit masa tu orang tua-tua dulu tanah banyak. Adalah 30 hektar masa tu. Sebab orang antara orang kampung awal masuk kampung tu beli tanah ke. Dia bukan beli pun kadang-kadang tanda-tanda gitu ya tak. Jadi anak-anak ni ada 6 orang, tak apa aku nak semua anak aku hafal Quran, anak aku baca Quran, ngaji agama, jual tanah, tinggal akhirnya 8 hektar. Bila ayah mati, anak adik-beradik 6 orang dapatlah sekar lebih seorang. Tak apalah dia kata aku habis harta untuk anak-anakku belajar agama. Macam duduk kat sini pun yuran bukan murah, 400, 500 seorang. Banding dengan sekolah kebangsaan tak ada yuran pun. Kan? Tapi sebab apa dia hantar? Dia kata sebab anak-anakku lebih baik daripada aku. Aku dah tak pandai Quran. Anak-anak aku insya-Allah boleh baca Quran. Boleh baik pada aku. Takkan aku nak mewarisi generasi yang jahil Quran sampai bila-bila. Dahlah kita tak baca Quran dah. Anak-anak pun tak boleh baca Quran pula. Biarlah habis harta pun tak apa. Aku tak nak rumah kita ni sunyi seperti kubur. Dia kata. La taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu sunyi seperti kubur. Rumah tu sunyi. Sunyi apanya? Bising, berlari sana, berlari sini. Dah, rumah yang tak dibacakan Quran di dalamnya, rumah tu sunyi seperti kubur. Seorang cukup dah kalau baca Quran dalam rumah tu. Sunyi tu tak akan hilang. Tambah-tambah lagi kalau adik-adik ni hafal Quran, bawa ke rumah, balik ke rumah, baca Quran. Ada seorang Al-Hafiz dalam rumah. Satu rumah, satu Al-Hafiz. Cukup dah menambahkan keberkatan rumah tu. Sehingga kan masa saya buka tahfiz dulu, ada seorang datuk datang, ustaz, ada tak pelajar-pelajar yang susah saya nak sponsor, lepas tu saya nak isytihar sebagai anak angkat saya. Kenapa? Saya nak harapkan anak-anak saya dah tak ada dah ustaz, dia kata kan ya. Semua dah besar-besar, dah tak nampak jalan dah semua. Jadi saya nak seorang pelajar, tak kira dah lelaki perempuan, saya nak sponsor dia belajar sampai berjaya. Lepas tu saya nak isytihar sebagai anak angkat. Sekurang-kurangnya ada juga usaha saya untuk mengadakan seorang Al-Hafiz dalam rumah kami. Walaupun kami tak agak sepenuhnya, tapi kami usaha untuk bantu dia. Cari orang susah-susah dia kata. Tu masa saya buka tahfiz dululah, saya akan cari orang-orang besar-besar ni, kan? Atuk nak sponsor tak? Ada ni orang susah ni. Oh boleh ustaz, ambil 2 orang kan? Ambillah seorang. Jadi daripada situlah dia pun rasa seronok, dia boleh mengaku ni anak saya, anak angkat dia kan, anak saya. Lepas tu pesanlah kat pelajar-pelajar ni, apa-apa pun ada suci sekolah ke ziarah lah. Inilah orang sponsor kamu sampai belajar ke Mesir, sampai belajar ke mana. Ya, dia nak bahagian dia nak ambil bahagian. Ya, sebab dia dah tak nampak dah, anak-anak pun dah mungkin lepas dah banyak dah. Jadi dia ambil kesimpulan tu, dia ambil kesempatan tu. Dia pergi sekolah agama, tahfiz, dia cari mana-mana, dia bincang dengan pihak pengurusan lah. Bincang pihak pengurusan dia. Ataupun kita tahu, saudara mara kita yang nak hantar anak sekolah, tapi kita telefon tanya, kita nak sponsor, kita nak bayar dan sebagainya. Kan? Sekurang-kurangnya ada bahagian itu untuk kita, insya-Allah kan. Dan bila kita baca Quran, dia ada tahap-tahap dia. Bila baca Quran ada tahap, di kalangan kita ada tahap. Ada yang mahir betul-betul, ada yang baru boleh baca tapi banyak salah pada betul kan. Ada yang merangkak-rangkak, tu lagi dahsyat.
Nak baca tu Allah susahnya nak baca, tapi dia usaha juga. Ya. Dia Quran ni dia begitu, dia bukan terus pandai. Ada orang nak mengajar baca tu sekali sebut betul, kali kedua dah mula salah dah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kirami bararah wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran au kama qala. Kata Nabi, orang yang mahir dengan baca Quran, maka ia berserta para malaikat yang mulia lagi sangat taat. Siapa yang baca Quran tu fasahah dari segi kelancaran dia, dari segi makharijal huruf, tempat keluar huruf itu tepat, walaupun tidaklah setepat Rasulullah. Kita baca Quran ni nak sebut huruf dha pun tidak akan ada orang yang tepat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tengok musabaqah Quran, ada tak yang markah 100%? Tak akan ada 100% nya. 98.9, 99.8. Tak akan ada yang 100%. Walaupun johan dunia sekalipun. Ya, yang paling tepat sebut huruf dha Nabi. Kita ni cuba setakat mana kita boleh. Kemahiran kita tak akan sampai 100%-nya. Ya. Kita nak sebut huruf dha. Dha tu macam mana kedudukan istitalah, huruf istitalah, huruf yang panjang dalam makhraj. Nak sebut walau dhalid. Walau dia tak boleh walau dha terus tak boleh. Dia kena istitalah panjang dalam makhraj. Walau dha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukannya fi tadlil. Tu bunyi qalqalah pula dah. Kan? Huruf dha bukan qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 qaf ta ba jim dal kan. Huruf dha huruf istitalah, huruf panjang dalam makhraj, cara lain pula. Dha macam mana, dhi macam mana, dhu macam mana. Jadi kemahiran seseorang itu akan menaikkan martabat dia di sisi Allah. Dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi sangat taat. Ma'al kiramil bararah, ya. Ma'al kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang mulia. Dan kepada orang-orang yang baca Quran, wallazina yaqra'ul Quran wa yatata'ta fi. Baca Quran dalam keadaan tergagap-gagap. Nak sebut tu Allah macam lekat tulang. Susah. Kan? Susah nak sebut. Dia cuba juga. Ya, pernah tengok orang baca Quran macam lekat tulang. Baca Quran kan, ya. Fatihah pun kadang-kadang kita duduk sebelah Allah, lekat tulang ke apa pak cik ni kan, ya. Baca Fatihah. Ya Allah, payah nak sebut. Dia bukan sengaja tapi kelemahan dia menyebabkan dia jadi keuzuran dia tu. Ya, nah? Tapi dia cuba, dia usaha juga. Maka bagi mereka ni lahu ajran, bagi mereka ni 2 pahala. Yang pertama pahala baca, yang kedua pahala sungguh-sungguh tu. Sebab tu apa alasan untuk tidak baca Quran? Tak pandai bacalah, insya-Allah akan pandai. Ya? Sebab kalau kita beralasan tak pandai, kita tak baca sampai bila pun tak akan pandai. Kan? Ada yang pelajar tahfiz datang sini tak tahulah, setengah tahfiz tu dia ambil semua. Ya, yang baru nak start Iqra 1 ada, Iqra 2 ada kan. Lepas tu lama-lama dah baca lama-lama hafal Quran 30 juzuk. Kan? Bermula daripada tak tahu. Jangan risaulah. Allah Taala ni Maha mengetahui, Dia Maha pengasih, penyayang. Allah tak membebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Buatlah setakat mana kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan manusia melainkan apa yang dia mampu, setakat mana kita mampu ya. Jangan rasa terbeban, ya Allah payahnya. Tak ada payah istilah dalam Islam ni. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sentiasa baca doa tu. Gilah ke mana pun, buatlah apa-apa urusan pun. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Allah, permudahkan urusanku. Jangan kau payahkannya kepadaku. Dan sempurnakan kepadaku dengan kebaikan. Saya ingat saya ajak arwah ayah saya pergi ke Mekah. Masa tu dia uzur dah atas kursi roda. Kan? Nak pergi tu beradik-beradik kata Allahu Akbar, macam mana ayah ni kan. Dia kecil manis. Tapi ni nak pergi ke, dapat pergi. Kan? Kami adik-beradik ni, tak apalah ayah, saya pesan kat ayah saya, ayah selalu baca doa ni kan ya. Rabbi yassir, gilah mana-mana pun. Dia pergi dengan mak saya, lepas tu adalah kawan-kawan ya. Saya kata baca doa ni. Gilah mana-mana pun nak tawah, nak sa'i, baca doa ni ya. Sebab dia sakit uzur kan, dengan kecil manis, masalah bawah pinggang apa semua. Bacalah doa ni, gilah mana-mana pun. Dia kata insya-Allah dia akan baca. Duduk sana baca doa tu, Allahu Akbar. Dia kata ada je kemudahan tu, kemudahan ni.
Kan? Bacalah doa tu. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Minta Allah permudahkan. Lepas tu banyakkan baca surah Al-Waqiah. Banyakkan baca surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Adik-adik yang hafal Quran surah Al-Waqiah 7 minit selesai. Tak sampai 7 minit kalau hafal. Ya, kalau hafal lah tak sampai 7 minit. Sekejap sambil-sambil tunggu wiri lepas sembahyang baca. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi idza rujatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fa kanat haba'an munbatha. Baca senyap-senyap macam tu jelah. Ya, satu hari pastikan baca surah Al-Waqiah. Insya-Allah Allah permudahkan urusan. Allah selamatkan daripada bahaya. Allah murahkan rezeki insya-Allah. Dan istighfar 1000 kali sehari kalau boleh. Kalau tak mampu 1000 pun bacalah 100 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Ikutlah astaghfirullahalazim ataupun ambil penghulu istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini biar jadi sentiasa ada kat mulut kita, sentiasa baca, penghulu istighfar. Allah permudahkan urusan kita, Allah murahkan rezeki kita. Di samping kita hafal Quran, tips-tips macam ni kena tahu. Tanya ustaz-ustaz kita, apa tips ustaz hafal Quran, apa amalan ustaz, kena tanya. Ustaz pun bagi tahu surah Al-Waqiah, surah istighfar dan sembahyang sunat duha 2 rakaat sekurang-kurangnya. Sembahyang sunat duha jangan tinggal. Kalau dah kita hafal Quran sini sembahyang sunat duha jangan tinggal. Usalli sunnatat duha rakaatain lillahi ta'ala. Baca wasyamsi rakaat pertama, wal laili idza rakaat kedua, ataupun wadduha dengan alam nasyrah ataupun kuliah dengan qul huwallah, baca. Sujud akhir bacalah doa sikit, Rabbi habli ya wahhab warzuqni ya razzaq kun li musahhala. Ya Allah tolonglah beri kepada aku wahai Allah yang Maha Pemberi. Ya. Rabbi habli warzuqni ya razzaq, rezekikan pada aku ya Allah wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kun li musahala, mudahkan segala urusanku. Lepas bagi salam, tasbihlah sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada khalqihi wa bidawami mulkillah. 10 kali. Lepas tu baru baca doa. Tu saya bagi laju tu. Siapa-siapa nak lepas ni kena WhatsApp lah kan. WhatsApp saja kan. Ataupun pergi rumah bawa lah ayam golek ke seekor kan. Bawa lah apa-apa buka puasa kan ya. Kambing nasi Arab ke apa kan. Kan saja kan ya. Doa duha tu Allah boleh google je, tapi duha ni bagus sangat. Doa pun cukup dah. Allahumma inna duha duhauka wal baha'aka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzil wa in kana fil ardi fa arij wa in kana ba'idan fa qarrib wa in kana ba'idan wa in kana qariban fa yassir wa in kana haraman fa tahhir. Allahumma atini ma ataita ibadikas salih. Ya Allah, demi waktu duhamu ya Allah, demi keindahanmu ya Allah, demi keindahanmu ya Allah, kalau rezeki aku di atas langit turunkan untuk aku ya Allah, kalau dalam bumi keluarkan untuk aku, kalau jauh dekatkan untuk aku ya Allah, kalau dah dekat permudahkan lagi untuk aku ya Allah, kalau haram bersihkan untuk aku ya Allah. Akhir sekali, Allahumma atini ma ataita ibadikas salihin. Ya Allah, beri kepadaku ya Allah apa-apa yang telah Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Minta setiap pagi jangan tinggal duha. Saya pesan ke anak-anak saya, gilah ke mana pun jangan tinggal duha. Kebaikan untuk kamu dan silap sikit sebanyak insya-Allah kebaikan untuk kami, ibu bapa kamu. Mana tahu Allah selamatkan kita daripada bahaya, bala. Pesan anak-anak kita. Pesan kita sebagai anak, hargailah jasa mak. Kita tak mampu nak bagi duit lagi untuk mereka. Kita baca surah Al-Waqiah. Kita sembahyang sunat duha. Doakan Allah murahkan rezeki mak ayah kita. Selamatkan ayah kita, mak kita. Ini tujuan kita, belajar. Anak-anak tak kerja lagi, tak ada duit. Tapi doa, ya Allah, selamatkan mak ayah aku, ya Allah. Baca surah Al-Waqiah. Mana tahu Allah selamatkan ayah kita yang hampir-hampir kemalangan, tetapi dibabaskan oleh Allah kerana doa-doa kita. Ya, buatlah amalan-amalan gitu. Jangan risau. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar. Okay? Dah 7.30 dah. Okay, akhir sekali, ya. Kelebihan Al-Quran akhir sekali sebagai penawar kepada penyakit. Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Quran itu sebagai penawar dan rahmat kepada seluruh orang mukminin.
orang beriman. Jadi jadikan Quran sebagai ubat pada kita. Macam-macam mana pun jadilah Quran sebagai ubat kita. Bukan kata ubat untuk dalaman saja, untuk luaran pun boleh. Sakit kepala ke contohnya, kita pegang kepala, la yusaddauna anha wa la yunzifun, baca. Letak tangan kat dada, surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkannya. Letak tangan kat dada kiri, ya. Baca surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Ya, kalau rasa tak sedap, dada rasa serabut macam, letak tangan kat dada. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Baca ayat-ayat begitu. Tapi kalau ada ayat-ayat yang kita rasa macam penyakit-penyakit yang membebankan kita sangat. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Baca doa Nabi Ayub. Nabi Ayub kan dia mengeluh, dia tak mengeluh tapi dia mengadu dengan Allah dengan keadaan, ya Allah, aku ni sakit, ya Allah, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, tapi engkau Maha penyayang, engkau sayang pada aku, ya Allah. Wa ayyuba izna, surah apa kan? Tak ingat. Adik-adik apa ke? Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur, ya. Surah apa? Surah Al-Anbiya, ya. Surah Al-Anbiya ayat 83. Nanti hafal ayat tu. Al-Anbiya ayat 83, ya. Lepas tu akhir sekali untuk tuan-tuan amal, adik-adik amal. Ini saya dapat daripada arwah Datuk Ismail Kamus lah, kan. Arwah ni ajar kalau tuan-tuan ada masalah penyakit, ambillah Quran, ya. Dan ayat ni untuk penyakit yang kita tak tahu punca. Penyakit kita tak tahu punca penyakit ni, kita dah pergi berubat macam-macam dah. Amalkan ayat ni, ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya, surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Amalkan baca setiap masa dengan niat untuk rawatan apa-apa penyakit pun yang ada pada kita, sebab kita tahu, ya, Allahumma antas syafi la shifa'in illa shifa'uk. Ya, engkaulah ya Allah yang Maha penyembuh, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan daripadamu. La yughadiru apa ni, ya Allah, jangan kau tinggalkan penyakit pada diriku. Saqama wala alama, ya. Jadi bacalah surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118 untuk penyakit, segala jenis penyakit, insya-Allah. Dan kalau sakit, ya, ia berbentuk fizikal dan sebagainya. Contoh ni amalan mudah, kalau digigit serangga, ya, tiba-tiba ni dalam kitab perubatan Islam lah, arwah Harundin dengan Datuk Ismail Kamus, saya kongsi, kalau tiba-tiba kena gigit serangga dan sebagainya, kan, bengkak dan sebagainya, boleh ambil air, letak garam sikit, seketul, kan, garam tu, bacalah Fatihah, baca Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, insya-Allah. Diminum sementara nak pergi hospital. Sementara nak pergi hospital, minum dulu yang itu. InsyaAllah dia mengawal daripada merebak. Ya. Dan ada doa lah. Doa pun tak ada. Baca yang itu dulu. Ya. Doa tu ada, ya mukabbir as-saghir wa ya musaghir al-kabir saghir ma bihi. Ya Allah yang membesarkan yang kecil, yang mengecilkan yang besar, tolong kecilkan. Itu kena pergi jumpa perawat lah. Tapi boleh baca Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Baca dan tiup di air, bagi minum. Siapa-siapa yang kena gigit, ya, binatang-binatang, bisa sementara nak pergi hospital, ya, insya-Allah. Yang keyakinan kita, kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Ya, wallahu alam. Cukuplah tu untuk pagi ni, ya. Insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa diberkati dan anak-anak kita mudah-mudahan sentiasa bersemangat dan sentiasa memahami
akan tujuan matlamat kenapa kita berada di sini. Kenapa kita berada di sini bukan terpaksa, tetapi pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bukan beri kepada semua orang. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang itu minta maaf banyak ada silap salah, minta maaf ada terkasar bahasa dan sebagainya. Selamat berpuasa, selamat hari raya tu lah, insya-Allah. Terima kasih pada pihak pengurusan surau yang jemput saya pada pagi ini. Apa yang baik daripada Allah, yang silap salah daripada kelemahan diri saya, aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfaatkanlah ilmu kami pelajari dan ajarkan kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allah marhamna bil Quran, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikannya sebagai pimpinan, cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kami. Allah madzakirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa tentang Al-Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang kami jahil tentang Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rezekikan kepada kami, ya Allah, bacaan Al-Quran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wa akrimna bi karamatil Quran. Muliakan hidup kami, ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran. Wa zayyinna bi zinatil Quran. Hiasilah hidup kami, ya Allah, dengan perhiasan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.